Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, kerana dengan keizinannya dapatlah sama-sama kita berkumpul dan juga berhimpun di dalam persidangan ini. Mudah-mudahan segala urusan kita, mudah-mudahan segala kesihatan kita diberikan kesihatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya Dr. Saiful Azri bin Mokhtar bersama dengan ahli-ahli penyelidik saya iaitu Dr. Irmawani Osman, Dr. Romzi Ationg dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Suhami Esa akan berkongsikan dapatan kajian yang telah kami jalankan terhadap tajuk implementasi dakwah terhadap etnik sungai di Sabah, satu analisis awal. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengenalannya, kepelbagaian etnik Indonesia ini menunjukkan munculnya aneka adat dan juga budaya yang berbeza dalam kalangan masyarakat. Sebagai setiap etnik mempunyai adat dan juga ritual tersendiri dalam kehidupan mereka, sama ada adat tersebut sejajar ataupun tidak dengan kehendak Islam. Sebagai seorang pendakwah, kita seharusnya menggunakan implementasi dakwah yang penuh berhikmah agar seruan Islam yang dibawa mendapat tempat di hati mereka. Salah satu daripada indikator kejayaan aktiviti dakwah adalah dengan mempunyai pengetahuan awal berkaitan dengan landscape kehidupan mereka, termasuklah etnik sungai. Walaupun jumlah populasi etnik sungai ini kalau kita lihat dia tidaklah seramai etnik yang lain, namun tanggungjawab menyeru kepada mereka kepada agama Islam itu tidak boleh kita sisihkan. Justru kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat landscape kehidupan etnik sungai, reaksi etnik sungai terhadap ajaran Islam, faktor-faktor etnik sungai memeluk Islam dan juga implementasi dakwah yang sesuai dilaksanakan terhadap etnik sungai khususnya di Sabah. Dalam kajian yang telah kami jalankan, kami telah membahagikan dapatan kajian ini kepada 4 aspek, iaitu pertama berkaitan dengan landscape kehidupan etnik sungai di Sabah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan reaksi etnik sungai terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga, faktor-faktor etnik sungai di Sabah memeluk agama Islam. Dan dapatan yang keempat berkaitan dengan implementasi dakwah terhadap etnik sungai di Sabah. Baik, kita lihat dulu dapatan yang pertama, iaitu berkaitan dengan landscape kehidupan etnik sungai di Sabah. Okey, kalau kita lihat bahawa etnik sungai ini sebenarnya merupakan salah satu daripada lebih 35 etnik yang ada di negeri Sabah ini, di mana taburan penempatan masyarakat sungai di Sabah ini adalah tertumpu kepada sekitar pantai timur Sabah. Okey, kalau kita lihat kita tinjau sedikit sejarah etnik sungai ini, pada tahun 1881 apabila ketika itu Sir William yang merupakan residen pertama daerah Sendakan, dia telah melakukan satu ekspedisi menyusuri sungai Kinabatangan sehingga ke Kampung Labuk iaitu di daerah Sendakan, di mana pada ketika itu beliau dan rombongannya telah menemui sebuah masyarakat yang tinggal di tebing-tebing sungai, yang mana mereka melihat gaya hidup mereka tersebut ini bergantung kepada sumber sungai sepenuhnya. Jadi mereka telah menggelarkan masyarakat ini sebagai The River People. Namun ketika pemerintahan The Britain North Borneo Company pula, gelaran itu telah ditukarkan kepada orang sungai. Okey, kalau kita lihat masyarakat sungai ini juga telah berkembang secara meluas ke seluruh pelosok negeri Sabah, sehingga akhirnya sungai-sungai utama negeri Sabah iaitu Sungai Labuk, Sungai Paitan, Sungai Segama, Sungai Sugut, Sungai Bengkoka dan juga Sungai Kinabatangan telah menjadi kawasan penempatan dan juga tumpuan masyarakat etnik sungai. Dan kalau kita lihat pada hari ini juga masyarakat sungai ini juga telah berkembang di beberapa buah daerah di negeri Sabah, iaitu di daerah Kinabatangan, Sandakan, Pitas, Kota Marudu, Beluran, Tongot dan juga beberapa
beberapa buah daerah yang lain. Di mana masyarakat sungai ini juga mempunyai logat-logat bahasa yang berbeza di antara satu sama lain, seperti juga masyarakat-masyarakat lain yang ada di Malaysia, ya, suku kaum yang ada di Malaysia. Kemudian dari sudut agama pula, ya, keagamaan, masyarakat etnik pula terbahagi kepada 3 bentuk agama yang menjadi anutan dan juga kepercayaan mereka, iaitu agama Islam, Kristen dan juga agama animisme ataupun sebagai pagan. Di mana kalau kita lihat secara keseluruhan ataupun secara majoritinya, suku kaum sungai ini adalah mereka yang menganut agama Islam, di mana mereka menganut agama Islam ini adalah daripada proses perkahwinan campur yang ada dalam suku kaum sungai. Okey, kemudian dari sudut amal-amal ataupun adat-adat kepercayaan ataupun adat-adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sungai, seperti mana juga masyarakat-masyarakat lain yang ada di negara kita, ya. Cuma kalau dilihat dari sudut perkahwinannya, sebagai contoh yang kami ambil dalam kajian ini, dalam adat perkahwinan itu sendiri, masyarakat sungai mempunyai adat-adat yang berbeza dan adat-adat yang diamalkan oleh masyarakat sungai itu sendiri. Di mana sebagai contohnya dalam proses perkahwinan, dalam masyarakat sungai adanya adat jarum-menjarum, ada juga adat menawar, kemudian adat penggawang basaruh, adat menggosur dan juga adat gabi tulau. Di mana adat-adat ini sebenarnya telah diperkenalkan oleh masyarakat sungai suatu ketika dahulu, dan pada hari ini juga masih lagi mengamalkan adat-adat ini. Dan kita dapati juga dalam kajian ini ada juga beberapa adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sungai, yang mana adat ini adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Secara totalinya adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sungai dalam konteks perkahwinan ini biasanya adalah bertepatan dengan kehendak Islam itu sendiri. Cuma ada beberapa adat yang rasanya perlu dibuat penambahbaikan agar ia tidak terjauh sasar dengan kehendak agama Islam, ya, agama Islam. Baik, itu adalah berkaitan dengan landscape adat kehidupan, landscape kehidupan etnik sungai di Sabah. Seterusnya kita lihat pula kepada dapatan yang kedua, iaitu berkaitan dengan reaksi etnik sungai terhadap ajaran agama Islam, ya. Di mana kalau kita lihat secara umumnya, ya, adat kepercayaan masyarakat sungai itu sendiri sebenarnya lebih mirip kepada agama Islam, ya. Di mana kalau kita lihat kebanyakan daripada penduduk-penduduk ataupun mereka yang berbangsa ataupun berbangsa sungai ini, mereka adalah mengamalkan ajaran Islam itu sendiri, ya. Di mana kalau kita lihat berdasarkan kepada sejarah, masyarakat sungai ini seringkali melaksanakan atau perkahwinan campur, di mana dengan adanya perkahwinan campur ini, maka agama Islam itu dapat disebarluaskan daripada satu generasi kepada generasi yang lain, ya. Kemudian kalau kita lihat ada juga setengah daripada masyarakat sungai ini yang tidak menganut agama Islam, ya. Ada juga mereka yang dalam kalangan mereka yang menganut agama Kristian dan juga agama pagan, ya, ataupun animisme. Di mana kalau dilihat dari sudut daripada satu sudut, mereka yang menganut agama pagan ini ataupun agama Kristian ini adalah jumlah yang kecil sahaja. Kemungkinan besar ada juga dalam kalangan masyarakat sungai yang mana mereka ini telah mengikuti ataupun mereka berada dalam kalangan kelompok kaum-kaum lain yang bukan beragama Islam, dan akhirnya mereka telah mengikuti agama tersebut, ya. Dan ada juga dalam kalangan masyarakat sungai juga yang berkahwin dengan orang-orang yang bukan Islam, dan mereka juga ada dalam kalangan mereka yang mengikut agama mereka, agama pasangan itu sendiri. Ini adalah salah satu daripada bagaimana reaksi etnik sungai terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Tetapi kalau dilihat daripada sudut hakikatnya, nilai kepercayaannya, masyarakat sungai sangat tinggi kepercayaannya kepada agama Islam, di mana kalau dilihat daripada sudut latar belakang, lihat daripada sudut landscape kehidupan mereka, boleh kita katakan bahawa majoriti daripada kehidupan seharian mereka itu adalah mengikut
kehendak ajaran Islam itu sendiri. Dan ini jelas menunjukkan bahawa nilai ataupun agama Islam itu telah menjadi sebati dalam kehidupan masyarakat Sungai, khususnya mereka-mereka yang tinggal di Senakan. Namun dari sudut adat-adat yang lain, kalau kita lihat ada juga beberapa adat ataupun ritual yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Sungai di Senakan Sabah, di mana ada juga setengah mereka yang menggunakan ataupun yang masih lagi mengamalkan adat-adat yang adat yang sama dengan masyarakat-masyarakat lain selain daripada masyarakat Sungai yang agak bertentangan dengan agama Islam. Sebagai contoh, ada juga kalau kita lihat dalam adat perkahwinan, di mana masyarakat Sungai dikehendaki, contohlah orang yang baru sahaja berkahwin itu, dia perlu menyembelih ayam hitam, dan darah tu diambil untuk dijadikan sebagai satu petanda baik dalam kehidupan berumah tangga, di mana mereka yang sedang berkahwin tersebut perlu memijak ataupun menyapu darah tersebut di kaki sebelum menaiki rumah. Ini sebenarnya adat yang kita lihat yang mungkin ada setengah masyarakat Sungai yang masih mengamalkan adat dan ritual ini, namun dari sudut hakikat ataupun kita kaitkan dengan agama Islam itu sendiri, sebenarnya ia tersasar terlalu jauh, tetapi amalan ini hanya masih diaplikasikan hanya dalam segelintir masyarakat sahaja. Jadi reaksi mereka terhadap agama Islam itu sangat tinggi, dan kalau dilihat juga pada hari ini, mana-mana adat yang dilihat terlalu bercanggah dengan agama Islam, mereka telah cuba meninggalkan sedikit demi sedikit berkaitan dengan adat-adat tersebut. Inilah reaksi etnik Sungai terhadap agama Islam. Mereka tidak menolak, tetapi mereka bahkan mudah untuk mereka menerima agama Islam dalam kehidupan mereka. Baiklah, untuk dapatan yang ketiga adalah berkaitan dengan faktor-faktor etnik Sungai di Sabah memeluk agama Islam. Yang ini dilihat daripada aspek. Okay, kalau kita lihat daripada sejarah awal, di mana kalau kita lihat bagaimana masyarakat etnik Sungai ini memeluk agama Islam, ia adalah berikutan dengan satu aktiviti dakwah ataupun satu aktiviti pengislaman yang telah dilakukan oleh seorang Aulia Arab, iaitu yang bernama Makdum, di mana dalam peristiwa ini apabila Aulia Arab ini datang ke sebuah teluk yang bernama Darwil, dia telah membawa agama Islam itu sendiri, dan akhirnya masyarakat etnik suatu ketika dahulu telah menerima Islam yang dibawa oleh Makdum tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa aktiviti dakwah juga merupakan salah satu cara bagaimana kita dapat menyebarluaskan agama Islam itu sendiri. Ini telah terbukti dengan adanya aktiviti dakwah pengislaman yang dilakukan oleh Aulia Arab pada suatu ketika dahulu. Kemudian ada juga faktor yang mengatakan bahawa kebanyakan masyarakat etnik Sungai ini memeluk Islam disebabkan oleh perkahwinan campur. Ini juga tidak dapat dinafikan bahawa ramai dalam kalangan masyarakat Sungai ini yang melaksanakan kahwin campur, iaitu berkahwin dalam etnik yang berbilang, yang berbeza daripada etnik Sungai. Ini juga salah satu cara bagaimana Islam itu dapat disebarkan bukan hanya kepada masyarakat Sungai semata-mata, tetapi termasuk etnik-etnik lain yang ada di Sabah. Kemudian yang ketiga adalah faktor dilihat dari sudut media sosial. Ini juga tidak dinafikan bahawa ada setengah orang masyarakat Sungai pada hari ini, mereka telah melihat media sosial sebagai salah satu cara bagaimana mereka mendapatkan ilmu-ilmu keagamaan, dan ini juga salah satu cara kenapa masyarakat Sungai dapat menerima agama Islam apabila mereka telah melihat video-video, rakaman video yang ada dalam media sosial yang dapat menerangkan tentang kehidupan hakikat sebenar agama Islam itu sendiri. Ini adalah berdasarkan kepada faktor-faktor etnik Sungai di Sabah yang dapat memeluk agama Islam.
Hasil dapatan yang terakhir dalam kajian kami adalah berkaitan dengan implementasi dakwah terhadap atlet sungai di Sabah. Baik, di sini dalam kajian ini kami telah mengetengahkan beberapa kaedah yang sesuai yang digunakan oleh para pendakwah untuk menarik minat masyarakat sungai terhadap agama Islam itu sendiri, ya. Di mana di antara pendekatan-pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam kita melaksanakan aktiviti pengislaman ataupun aktiviti dakwah terhadap masyarakat sungai yang pertama adalah berkaitan dengan pendekatan al-hikmah, di mana kita hendaklah sentiasa menggunakan hikmah-hikmah tertentu dalam menarik seseorang kepada agama Islam itu sendiri. Maknanya kita tidak boleh memaksa seseorang itu untuk masuk Islam, tetapi boleh kita menegur, boleh kita menyampaikan dalam bentuk yang hikmah, ya. Kemudian yang kedua, pendekatan kedua adalah pendekatan dakwah fardiyah, di mana kita boleh mengaplikasikan, kita boleh menggunakan dakwah fardiyah ini, di mana kalau kita lihat kita boleh berinteraksi antara kita dengan golongan etnik sungai itu sendiri, di mana kita boleh berkomunikasi dua hala, boleh berbincang, boleh bertukar pendapat, dan ini juga salah satu cara dapat kita menarik minat orang bukan Islam ataupun orang lain untuk mendekati agama Islam itu sendiri, ya. Kemudian cara yang ketiga berkaitan dengan mujadalah, berkaitan mujadalah, di mana kita dapat mengenali dengan cara mujadalah kita berbincang mujadalah, kita berbincang dengan cara yang baik. Kalau nak berdebat cara yang baik, supaya kita dapat kita berbincang ataupun berdebat bukan untuk mencari siapa yang hebat, tidak, tetapi kita mencari di mana kebenaran. Kalau kita menggunakan kaedah mujadalah ini, mungkin kita dapat memuaskan hati masyarakat yang bukan Islam ini untuk mendekatkan Islam. Di mana kalau kita lihat cara mujadalah ini juga, kita tidak perlu kita terlalu banyak bergantung kepada dalil-dalil, tetapi kita menggunakan hujah-hujah yang boleh dicapai oleh akal. Sebab kalau kita lihat, ya, orang-orang bukan Islam memang pada asasnya mereka tidak tahu tentang kehebatan ayat Al-Quran itu sendiri, tetapi kita boleh menggunakan dalil-dalil akal untuk menarik mereka mendekati agama Islam, ya. Kemudian yang kelima berkaitan dengan pendekatan ta'aruf. Ta'aruf ini juga salah satu cara kaedah bagaimana cara kita mendekati diri kita dengan golongan mad'u, di mana dengan ta'aruf ini juga kita dapat mengambil berat, dapat mengambil tahu apa kehendak mereka, apa yang mereka suka, apa mereka yang tidak suka, cara bagaimana mereka suka, cara bagaimana mereka tidak suka. Ini juga boleh memberi kesan yang terbaik dalam aktiviti dakwah yang kita laksanakan, khususnya kepada masyarakat sungai di Sabah. Kemudian dakwah seterusnya adalah kaedah dakwah bilisan. Yang bilisan ini juga penting, ya, sebab kalau kita lihat apabila kita nak berdakwah, mesti kita menggunakan hujah-hujah, mesti kita menggunakan komunikasi yang baik. Sebab kalau kita menggunakan komunikasi yang baik, sudah pasti, ya, masyarakat akan menerima apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau kita berdakwah dengan menggunakan hujah-hujah ataupun kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, mungkin boleh jadi dakwah yang kita sampaikan tersebut tidak akan diterima oleh mad'u. Ini juga kita kena pelajari. Seterusnya kita menggunakan sebagai kaedah, seseorang pendakwah itu adalah merupakan sebagai seorang kaunselor. Apabila kita sebut pendakwah sebagai seorang kaunselor, bermaksud dia cuba menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mad'u. Bukan dia mengecam, bukan dia menghina, bukan dia mengutuk, bukan dia menekan, tetapi dia cuba mengatasi. Kalau sekiranya dalam konteks ini, kalau sekiranya seorang masyarakat etnik sungai itu tidak faham tentang agama, kita cuba jelaskan kepada mereka. Bahkan dengan cara ini lebih mudah untuk mereka mendekati kita, dan akhirnya dia dapat menerima apa yang nak kita sampaikan, khususnya berkaitan dengan agama Islam. Kemudian dakwah seterusnya pendekatan ini adalah pendekatan ammah, iaitu dakwah secara am, di mana ini biasa juga kita laksanakan, ya, berdasarkan kepada ceramah-ceramah umum, ya, berdasarkan kepada program-program yang dijalankan. Ini juga merupakan salah satu cara bagaimana kita boleh membuka
pemikiran, boleh membuka pendapat masyarakat-masyarakat yang bukan Islam ini untuk menerima agama Islam itu sendiri. Kemudian kita juga boleh menggunakan dakwah bitadwin ya. Di mana kalau kita tengok dakwah bitadwin ni, kita juga seringkali jugalah menulis sesuatu yang ada dalam media sosial. Cuma kalau kita lihat pada hari ini masyarakat kita khususnya sangat terbuka dalam menyampaikan, dalam memberi komen terhadap sesuatu perkara. Dan kalau kita lihat bagaimana cara dakwah tadwin ini lebih berkesan, hendaklah kita melaksanakan komen-komen, tulisan-tulisan yang boleh menarik minat masyarakat bukan Islam terhadap Islam. Kalau kita nak menegurlah dengan cara yang baik, bukan menghina. Ini juga berlaku kalau kita tengok masyarakat kita pada hari ini dengan senang, dengan mudah untuk mencerca, menghina seseorang itu di atas talian ataupun secara alam maya. Jadi salah satu cara bagaimana kita nak mendekati diri kita terhadap golongan-golongan etnik Sungai ini, kita juga boleh melaksanakan dakwah secara tadwin ya, di mana kita menggunakan mesej media sosial sebagai salah satu medium dalam mendekatkan diri kita terhadap golongan-golongan etnik Sungai di Sabah. Baiklah, untuk penutupnya, secara kesimpulannya, tidak dinafikan ya bahawa pada hari ini amalan dan kepercayaan masyarakat masih lagi sebati dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam etnik Sungai di Sabah ya. Namun ini bukanlah satu perkara yang tidak dapat dielakkan kerana terdapat rasionalnya kepercayaan tersebut masih diamalkan dalam kalangan mereka. Amalan dan adat yang dilakukan oleh etnik Sungai tersebut ada yang berkait rapat dengan ajaran Islam dan ada juga sebahagiannya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan ada juga yang dianggap sebagai salah di sisi agama Islam itu sendiri ya. Tapi walau bagaimanapun ada adat yang masih bersamaan di antara adat Sungai dan agama Islam boleh diteruskan oleh masyarakat Sungai, tidak ada masalah. Cuma ada adat yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam mungkin boleh ditinggalkan sedikit demi sedikit ya. Sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang pendakwah, peranan kita dalam memastikan amalan ini dapat diterapkan dengan ajaran-ajaran Islam adalah sangat besar. Kita perlulah memperbetulkan pegangan hidup masyarakat yang berada di sekeliling kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sememangnya kita tidak dapat mengubah etnik Sungai secara terus, namun kita boleh membawa perubahan kepada mereka secara perlahan-lahan dengan menerapkan ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian, lebih-lebih lagi dalam konteks adat dan juga amalan mereka pada hari ini. Kita juga berharap agar masyarakat yang masih kuat berpegang dengan adat tradisional dapat mengubah cara hidup mereka yang kurang tepat kepada ajaran Islam. Oleh yang demikian, para pengaji juga berharap agar masyarakat etnik Sungai ini terus diberi pendekatan dakwah yang lebih berhemah agar nilai Islam mengatasi nilai pegangan nenek moyang mereka pada hari ini, insya-Allah. Untuk yang terakhir, kami juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak GAE di atas penerbitan geran penerbitan ini dan juga memberi peluang dan ruang kepada kami untuk membentang artikel ini dalam persidangan yang telah ditetapkan. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk lemah itu datangnya daripada saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan sekadar ilmu yang kita dapat kita sampaikan dan kita manfaatkan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.